Itu dia rakan kita Ernie Sofina. Assalamualaikum Ernie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rakan-rakan semua di sana. Selamat pagi Ernie. Apa kabar, sihat ya? Alhamdulillah sihat-sihat saja. Cuaca juga cukup mengizinkan ya. Alhamdulillah pagi ini. Ya, alhamdulillah. Jadi Ernie, mungkin banyak info yang ingin dikongsikan dari daerah Tutong. Jadi kami serahkan kepada Ernie. Silakan. Baik, terima kasih Atul dan juga Is di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah di pagi Jumaat kita dapat dipertemukan seperti biasa Auda. Beberapa maklumat semasa ingin kita kongsikan dan juga nanti akan saya bawakan juga satu bahan visual bersama rakan saya Majdi ya. Tetapi sebelum itu satu info mengenai dengan penutupan sementara bekalan elektrik akan saya kongsikan yang akan berlaku pada esok 4 Julai 2020 iaitu kawasan yang terlibat ialah sebahagian Kampung Binutan dan Kampung Kerancing, Mukim Rambai Tutong dan kawasan sekitarnya ya. Kerja-kerja penggantian rangkaian kabel kawat atas voltan tinggi di kawasan berkenaan akan dilaksanakan bermula pada jam 8.30 pagi, insya-Allah akan berakhir pada jam 4 petang. Jadi harap maklum bagi bis kita yang tinggal di sekitar kawasan berkenaan. Baik, sebelum kita kongsikan lagi beberapa maklumat lainnya, kita saksikan dulu satu bahan visual bersama rakan saya Majdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Auda. Alhamdulillah ketika ini saya berada di sawah padi di Kampung Bukit Udal dan jika Auda lihat di belakang saya ini merupakan sawah padi milik persendirian ya beberapa orang penduduk kampung yang tinggal di Kampung Bukit Udal ini yang pasti banyak kisah di sebaliknya yang ingin saya kongsikan kepada Auda. Jadi Auda teruskan setia bersama saya. Sawah padi yang terletak di Tunong Tangang, Kampung Bukit Udal yang Auda saksikan ini merupakan satu kawasan yang memang pada asalnya digunakan untuk bertanam padi. Ia merupakan kawasan turun-temurun daripada nenek moyang mereka sejak dahulu lagi. Namun kawasan ini pernah ditinggalkan dan tidak dijaga selama puluhan tahun lamanya sehingga menjadikan ia suatu kawasan yang penuh dengan semak samun dan hutan belantara sebelum ia diterokai dan diusahakan semula oleh generasi penerus daripada beberapa ahli keluarga yang ingin menghidupkan semula pekerjaan-pekerjaan nenek moyang mereka dahulu kala. Selain untuk menyambung tradisi serta amanah generasi sebelumnya iaitu dengan bertanam padi atau berbudi kepada tanah. Jadi sejak awalnya penolakan ini 2010 lah kami siangi sedikit-sedikit selama-lama makin besar lah. Kalau kita dapat lihat pun memang kuasanya yang sudah kami siangi ini dalam 60 ekar atau 60 ekar, tapi yang ditanam banyak lah dalam 4 ekar baru. Barangkali insya Allah dalam ujung tahun ini barangkali kuasanya lebih besar lah kan dibuka sekarang. Inisiatif ni kami buat pasal Atul Joy lah yang orang untuk menyambut anulah tita ke bawah dulu itulah untuk berpadi kan. Semua ini adalah atas usaha orang kampung sendiri lah, bergotong royong. Macam kami dulu kan muda-muda bekerja di tempat swasta, bekerja tempat kerjaan. Jadi waktu itu time itu kami dapat fokus di sawah lah. Now kami sudah pincinkan, sudah bicara apa, so this is part of masalah pang kami. And then the other thing is kami untuk menggalakkan orang muda-muda supaya lebih berkecimpung dalam menanam sawah ini. Pengalaman padi aku tuh masa damit sudah biasa sudah berpadi kan. Umur 6 tahun, 7 tahun sudah ikut indung banu padi lah. So once we see that kami punya productivity itu
Ndak ada berapa menghasilkan. Jadi pun dulu kurang sokongan baja apa. Jadi masa ini sudah galakkan untuk bertanam padi, dapat bantuan apa. Jadi itulah orang terbuka hati untuk berpadi ini. Konsep lama tuh 3T, tunggu, tinggal tuai, atau saya tunggu. Yang konsep baru ini kami mana-mana ikut konsep pertanian lah. Ada orang pertanian membagi bantuan, membagi nasihat apa semua. So kami ikut itulah yang secara modern. Maybe nanti masa akan datang, maybe kalau ada keuangan kami lagi pakai tangan menanam tuh, pakai mesin semua. So this masa ini kami akan berusaha lah perlahan-lahan untuk menambahkan hasil. Kalau kita pakai kaidah lama, hasil kita tuh kurang. So kalau kaidah baru nih kadang anak-anak muda pun kali minat. So that is yang kami punya fokus ke masa depan lah. Meskipun mengusahakan tanaman padi ini secara semi-manual atau semi-moden, iaitu gabungan teknik penanaman secara tradisional serta penggunaan peralatan-peralatan mesin yang terhad dan minimum, juga kemudahan-kemudahan infrastruktur yang minimal, selain pernah mengalami kegagalan pada permulaan menyemai padi, namun perkara-perkara ini tetap tidak memutuskan semangat mereka untuk terus bersawah padi. Berada sekarang bersama saya Tuan Jahalia ataupun Pakcik Jahalilah, lebih sini dipanggil Pakcik. Jadi Pakcik, kalau aku lihat di belakangan ni terbentang luas sawah padi yang orang menenangkan mata. Jadi kalau bagi Tuan macam mana? Macam apa yang mendorong kita ni untuk mengusahakan sawah padi ni? Selamat datang ke ladang padi Tunong Tangang, Kampung Bukit Udal. Seperti yang kita ni tahu, padi ini ada amat bermanfaat bagi petani. Semua orang makan baras. Maka pada suatu hari saya tertarik untuk menghidupkan semula kawasan ini supaya ditanam dengan padi. Jadi apa yang kita lihat di sini di belakang ini ialah tanaman padi BDR ataupun Brunei Darussalam Rice. Jadi kalau dilihat di belakang ini macam tinggi sudah ni semayannya ni. Kira berapa minggu sudahnya? Ini sejak dari Semayan dulu ditanam sana seperti yang dilihat sana selama lebih kurang 2 minggu. Jadi kami pindah ke ladang ini sudah 4 minggu, artinya keseluruhannya lebih kurang 5 minggu sudah. Inilah pertumbuhannya 4 minggu yang sudah ditanam. Kebiasaannya mengambil berapa lama ni untuk ia mengeluarkan? Agak-agak 4 bulan lah. InsyaAllah 4 bulan. Jadi kalau jenis padi BDR-nya? BDR. Ia cepat sikit. Memang 4 bulan. BDR ke, MRQ ke, Sembada ke. Memang agak-agak lah. Memang agak-agak 4 bulan. Jadi difahamkan ni padi payak. Padi payak. Kalau padi payak, ia berbeza sama padi bukit. Memang berbeza. Kalau padi payak ni ia lebih memerlukan air dan ditanam di payak seperti ini. Itulah kami menggunakan sistem parit seadanya. Kami ambil air dari parit ini, kami pump masuk ke sawah. Jika ia kering, kami masukkan air. Jika ia melimpah air, kami keluarkan air. Sebab itu kami ada bendungan di sana, kecil-kecilan. Bila ia dalam, bendungan kami keluarkan untuk mengalirkan airnya supaya sawah padi itu tidak tenggelam pada keseluruhannya. Ibu baja je ni, Pak? Baja. Kami menggunakan baja NPK triple 15 untuk menyuburkan daun dan juga akar dan sebagainya. Nanti kami berhasrat untuk membaja lagi setelah padi ini menunjukkan bahawa ia telah mula bunting atau mula mengurak. Kami akan membaja sekali lagi. Ada lagi satu perkara yang saya tanya. Yang di ujung itu apa kan tu? Seakan-akannya orang kapal terbang bergunanya. Kalau di bahasa dusunnya kami panggil ia utar-utar. Kalau dalam bahasa standardnya barangkali ia kincir angin. Kincir angin ini ia akan berbunyi tok 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 tok. Jadi ia menghalang ataupun menakutkan burung perusak.
Pelbagai cabaran juga harus ditangani yang antaranya ialah dari segi penjagaan, yang mana penjagaan yang kerap sesudah semaian perlu dilakukan bagi memastikan ianya tidak dimusnahkan oleh musuh tanaman seperti ulat, giok, suruk dan sebagainya. Kerana penjagaan yang terkawal dan rapi pasti memberikan hasil padi yang baik. Sawah padi yang diusahakan ini juga merupakan sawah padi berasaskan komuniti. Bermaksud padi yang dihasilkan menjadi beras di sini pada peringkat permulaannya hanyalah untuk keluarga terdekat dan komuniti-komuniti kampung sahaja, dan seterusnya akan diperluaskan lagi secara berperingkat-peringkat di masa-masa akan datang dengan mempelawa golongan belia untuk turut ikut berganding bahu mengusahakan sawah padi. Inilah auda sawah padi yang suatu ketika dahulu pernah ditinggalkan sekitar 30 ke 40 tahun yang lalu, dan pada sekitar tahun 2010 ia mula diterokai semula dan oleh beberapa penduduk kampung Bukit Udal yang terlibat untuk mengembalikan semula usaha nenek moyang yang dahulu kala. Dan mudah-mudahan dengan adanya sawah padi seumpama ini akan dapat membuahkan hasil bagi mereka, dan insya-Allah dengan bahan yang kita bawa pada kali ini akan dapat memberi serba sedikit ilmu pengetahuan kepada auda dan semoga bermanfaat. InsyaAllah kita akan bersua lagi di lain keluaran. Assalamualaikum.